إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung majlis bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik, sebelum itu saya mohon maaf sebab semalam tak dapat buat kelas sebab adalah masalah sikit. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi keizinan pada hari ini untuk sama-sama kita memuzakarah, menyambung bacaan kitab ini. Dan kita telah baca pada majlis yang lepas berkenaan dengan bab ta'ziyah, iaitu memberi ta'ziyah. Baik, kita sambung pada hadis yang ke 461. Hadis yang ke-461 kalau cetakan kitab Darul Minhaj. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa rawayna fi kitab An-Nasa'i bi isnadin hasan an Muawiyah ibn Qurrah ibn Iyas عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد بعض أصحابه فسأل عنه فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به أمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي له أحب إلي. قال فذلك لك. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang baik daripada Muawiyah ibn Qurrah ibn Iyas. Muawiyah ni adalah seorang tabi'i daripada ayah dia, an abihi, iaitu Qurrah ibn Iyas, salah seorang daripada sahabat baginda Nabi SAW yang jarang kita dengar nama dia. Ini Qurrah ibn Iyas. Dan beliau telah
syahid dalam peperangan. Tak pasti sama ada peperangan apa, tapi peperangan setelah mana kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau daripada golongan Ansar. Dan dalam peperangan tersebut, sewaktu dia syahid, dia telah dibunuh oleh tentera kafir, dan anak dia iaitu Muawiyah tersebut sempat membunuh orang yang membunuh ayah dia. Iaitu Muawiyah bunuh orang yang membunuh ayah dia tersebut. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam faqada ba'd ashabihi. Bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari baginda tercari-cari, iaitu baginda bertanya kepada para sahabat yang lain, iaitu baginda tak nampak ada salah seorang daripada sahabat tu, seorang lelaki daripada golongan Ansar. Sebab kebiasaannya lelaki tersebut akan berada di dalam majlis bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pada hari tersebut dia tak ada. Fasa'ala anhu, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyalah tentang gimanakah dia. Sebab kebiasaannya lelaki tersebut akan hadir di majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan anak kecil dia. Faqalu ya Rasulullah, bunayyuhu alladhi ra'aitahu halaka. Kemudian para sahabat yang lain jawab, wahai Rasulullah, bunayyuhu, iaitu anak kecil dia tersebut, anak lelaki dia tersebut, alladhi ra'aitahu halaka, iaitu yang kamu selalu lihat bersama dengannya, halaka. Halaka ni bilughah Quraisy, orang Arab Quraisy menyebut halaka. Halaka bermakna maut, iaitu mati. Kalau Arab Fusha al-maut, tapi Arab Quraisy bahasa dia halaka, iaitu telah meninggal dunia. Falaqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergilah bertemu dengan lelaki tersebut. Fasa'alahu an bunayhi, dan baginda tanya balik kepada lelaki tersebut tentang hal keadaan anak dia. Fa akhbarahu annahu halaka, kemudian lelaki tersebut beritahulah annahu halaka, anak dia telah meninggal dunia. Fa'azzahu alaihi, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi takziah, mengucapkan takziah, memberi kesabaran kepada dia dengan ucapan-ucapan yang tertentu lah, cuma tak disebutlah di sini. Summa qala ya fulan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyambung lagi takziah tersebut. Wahai fulan, lelaki tersebut tidak disebutkan nama dia. Ayyuma kana ahabba ilaika, yang manakah yang kamu lebih suka? Anta matta'a bihi umuraka, iaitu anak lelaki kamu tersebut, iaitu kamu bersuka-suka dengan dia, iaitu kamu mengharapkan anak lelaki kamu tersebut masih hidup sepanjang mana umur kamu, iaitu iaitu ketika mana kamu masih hidup, anak kamu pun masih hidup, iaitu kamu bersenang-senang dengan dia. Aw la ta'ti ghadan baban min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu lak, ataupun kamu akan datang pada ghadan ni maksud pada hari kiamat nanti, min abwabil jannah, iaitu apabila kamu datang pada hari kiamat nanti di pintu syurga, illa wajadtahu, melainkan kamu akan mendapati dia, anak lelaki kamu tersebut yang telah meninggal dunia tu, qad sabaqaka, iaitu telah mendahului kamu, ilaihi yaftahuhu laka, dia mendahului kamu untuk membuka pintu syurga kepada kamu. Yang mana satu kamu suka? Sama ada dia masih hidup untuk kamu bersenang-senang dengan dia, ataupun kamu di hari kiamat nanti dia telah mendahului kamu di pintu syurga untuk membuka pintu syurga kepada kamu. Itu Nabi bagi pilihan pada dia, tanya. Qala ya Nabi Allah, kemudian lelaki tersebut menjawab, wahai Nabi Allah, bal yasbiquni ilal jannah fayaftahuha li, bahkan saya lebih suka dia mendahuluiku di pintu syurga
dan membukanya untukku, lahu ahabbu ilayya, lebih aku suka dan lebih saya suka bagiku. Qala fadzalika laka. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, fadzalika lak. Maka kalau macam tu, itulah yang akan berlaku. Itu satu berita gembira lah, satu berita gembira kepada mereka yang kehilangan anak, kematian anak kecil semasa ataupun itu dalil menunjukkan bahawasanya anak-anak orang yang beriman akan berada di syurga, iaitu mereka mendahului ibu bapa mereka untuk membuka pintu syurga untuk ibu dan bapa mereka masuk ke dalam syurga. Baik, seterusnya datang salafus soleh. Bagaimana salafus soleh memberi takziah kepada orang yang ditimpa musibah. Yang sebelum tu kita baca hadis, kemudian yang selepasnya itu adalah asar ataupun berita-berita atau khabar-khabar daripada para salafus soleh tentang bagaimana mereka memberi takziah, mengucapkan takziah kepada orang yang ditimpa musibah. Qala wa rawal Baihaqi bi isnadihi fi manaqib asy-Syafi'i rahimahumullah anna asy-Syafi'iyya balaghahu anna Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah mata lahu ibnun fajazi'a alayhi Abdurrahman jaz'an shadidan fab'atha ilayhi asy-Syafi'i rahimahullah ya akhi azzi nafsaka bima tu'azzi bihi ghayrak واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك واعلم أن أمض المصائب فقد سرور وحرمان أجر فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك ألهمك الله عند المصائب صبرا وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا وكتب إليه. Riwayat daripada Al-Imam Baihaqi dengan sanadnya daripada dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i rahimahumullah, bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i balaghahu, itu satu Al-Imam Syafi'i telah sampai padanya satu hal, satu berita, anna Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, bahwasanya Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, beliau adalah salah seorang daripada alim, salah seorang daripada ulama dalam mazhab Maliki. Abdurrahman ibn Mahdi lahir pada tahun 135 Hijriah. Kalau kita tengok, iaitu senior kepada Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, iaitu lebih kurang 15 tahun jarak umur di antara mereka. Imam Syafi'i lebih muda daripada Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi Al-Maliki rahimahullah. Mata lahu ibnun, anaknya telah sampai pada Imam Syafi'i tentang satu berita tentang anak kepada Imam Abdurrahman ibn Mahdi, anak lelaki dia telah meninggal dunia. Fajazi'a alaihi Abdurrahman jaz'an shadidan, dan disebabkan itu, sebab kematian anak dia, fajazi'a alaihi Abdurrahman jaz'an shadidan. Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi ini jaz'an shadidan, sangat bersedih, sangat kecewa, iaitu mengeluh. Fab'atha ilaihi Syafi'i rahimahullah, kemudian Al-Imam Syafi'i telah mengutuskan kepada dia satu surat. Ya akhi, wahai saudaraku, azzi nafsaka bima tu'azzi bihi ghairak. Azzi ni maksudnya bersabarlah. Itu Imam Syafi'i memberi takziah kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi tersebut. Azzi nafsaka, bersabarlah, nafsaka, bersabarlah, iaitu sabarkanlah dirimu, bima tu'azzi bihi ghairak, seperti mana engkau menyabarkan orang lain, tentang supaya redha dengan apa yang musibah yang menimpa kamu. Wastaqbih min fi'lika ma tastaqbihuhu min fi'li ghairik, dan anggaplah apa yang kamu lakukan tersebut, iaitu kecewa, mengeluh dan sebagainya, sebagai satu perbuatan yang tak baik,
ma tastaqbihuhu min fi'li ghairik, seperti mana engkau mengatakan itu perbuatan tersebut tidak baik kepada orang lain, iaitu dengan mengeluh, tidak redha akan kematian ataupun musibah yang menimpa. Biasalah ulama pun manusia biasa, dia ada perasaan yang tak dapat dikawal. Seperti mana satu kisah, Imam Abu Hanifah pun pernah ditegur oleh orang awam ketika mana beliau datang ke Mekah untuk buat umrah ataupun haji. Ketika mana masuk ke dalam Masjidil Haram tersebut, beliau terus solat di hadapan Kaabah. Kemudian orang awam tersebut menegur Imam Abu Hanifah, wahai Imam, tahiyatul masjid, tahiyatul Masjidil Haram ni adalah dengan tawaf, bukannya dengan solat tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid ni hanya kepada solat kepada masjid-masjid yang biasa. Adapun tahiyatul masjid bagi Baitullahil Haram adalah dengan melakukan tawaf. Biasalah, mana-mana orang pun dia tak melakukan kesalahan, walaupun orang tersebut adalah alim kabir, itu biasa. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menegur kepada Al-Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi disebabkan dia tak dapat menanggung kesedihan yang melampau dan meluahkan ataupun mengeluh tentang kematian anak dia tersebut. Wa'lam, ketahuilah, anna amaddal masaib, bahawa seberat-berat musibah, sepedih-pedih musibah, faqdu sururin wa hirmanu ajrin, iaitu kehilangan kegembiraan, wa hirmanu ajrin, dan dalam masa yang sama tak dapat pahala. Fa kaifa idza ijtama'a, iaitu disebabkan kegembiraan tersebut iaitu dengan kehilangan anak dia, wa hirmanu ajrin, dan diharamkan pahala disebabkan mengeluh tadi. Fa kaifa idza ijtama'a ma'iktisabi wazin, bagaimana kedua-dua perkara tersebut, kehilangan kegembiraan dan juga diharamkan pahala, bagaimana kedua tersebut bercampur, bergabung, dan kamu mendapat dosa. Fatanawal hazzaka ya akhi idza qaraba minka, fatanawal, iaitu maka ambillah hazzaka, bahagian kamu daripada pahala disebab atas kesabaran kematian anak kamu tersebut. Ya akhi, wahai saudaraku, idza qaraba minka, ketika mana dia pahala tersebut Allah janji nak bagi ketika mana hampir kepada kamu, dengan bersabar. Qabla an tatlubahu wa qad na'a anka, sebelum kamu nak ambil dia, padahal Allah dah janji dah nak bagi, tapi disebabkan kamu sedih, kamu mengeluh, tak redha, wa qad na'a anka, maka pahala tersebut menjauhi kamu. Itu menunjukkan bahawasanya disebabkan jazak tersebut, iaitu mengeluh, tidak redha, kecewa dan sebagainya, itu menghalang daripada seseorang tersebut mendapat pahala atas setiap musibah. Syarat untuk mendapat pahala atas musibah iaitu dengan bersabar dan redha dengan takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Alhamakallahu indal masaibi sabran. Kemudian Imam Syafi'i mendoakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesabaran ke atas musibah yang menimpa kamu. Wa ahraza lana wa laka bis sabri ajran, dan mengurniakan kepada kami dan juga kepada engkau pahala yang besar di atas kesabaran itu. Wa kataba ilaihi, kemudian Imam Syafi'i menulis satu rangkap syair. Inni mu'azzika la anni ala siqatin minal khuludi walakin sunnatud dini. Sesungguhnya aku mengucapkan takziah ini bukanlah kerana aku yakin minal khulud, bahwasanya aku pun akan hidup selama-lamanya, walakin sunnatud din, akan tetapi aku mengucapkan takziah ni disebabkan sunnatud din, itu adalah sunnah dalam agama, iaitu sunnah ataupun dituntut, dianjurkan kepada kita untuk mengucapkan takziah kepada orang yang ditimpa musibah. Famal mu'azza bi baqin ba'da majitihi, bukanlah orang yang menerima takziah tersebut bibaqin, juga akan kekal hidup selamanya, ba'da majitihi, selepas mana kematian yang dikasihi dia tersebut. Walal mu'azzi, dan juga bukanlah orang yang memberi takziah tersebut untuk hidup kekal selamanya, walau asya ila hin,
walaupun kedua-dua mereka tersebut, iaitu orang yang memberi takziah dan juga menerima takziah, hidup sehingga ilahin, sehingga beberapa tempoh yang lama. Itu di antara contoh ataupun bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mengucapkan takziah kepada Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi radhiyallahu anhu. Seterusnya, wa kataba rajulun ila ba'di ikhwanihi yu'adhihi bi ibnihi amma ba'du fa innal walada ala walidihi ma'asha huznun wa fitnatun fa idza qaddamahu fa salatun wa rahmah fala tajza' ala ma fataka min huznihi wa fitnatihi wa la tudayyi' ma 'awwadaka Allah 'azza wa jalla min salatihi wa rahmatihi. Dan kemudian ada satu kisah lagi, rajulun ila ba'di ikhwanihi, iaitu seorang lelaki telah menulis kepada saudaranya, iaitu menulis takziah kepada saudaranya di atas kematian anak lelaki dia. Amma ba'du fa innal walada ala walidihi ma'asha huznun wa fitnatun, bahawa sesungguhnya seseorang anak tersebut ketika mana dia masih hidup, dia akan memberi kesedihan dan juga fitnah. Kesedihan di sini maksud sekiranya anak tersebut besar, dia menderhaka kepada kedua ibu bapa dia, itu akan mendatangkan kesedihan kepada ibu bapa dia. Itu sekiranya dia menderhaka kepada kedua ibu bapa dia. Kalau sebaliknya itu tidak menjadi kesedihan. Wa fitnatun, dan juga anak tersebut boleh menjadi fitnah. Fitnah di sini bermaksud ujian ataupun ikhtibar itu ujian lah. Seperti mana para ulama tafsir menafsirkan daripada firman Allah Ta'ala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, seperti mana dalam surah Al-Anfal, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya harta benda kamu dan juga auladukum, anak pinak kamu, adalah fitnah. Fitnah di sini maksud ujian. Fa idza qaddamahu, dan sekiranya anak kamu tersebut mendahului kamu, iaitu meninggal dunia awal daripada kamu, fa salatun wa rahmah, maka dia menjadi fa salatun. Solah di sini bukan maksud sembahyang. Solah di sini maksud sana' minallah afwihi, iaitu pujian daripada Allah dan juga keampunan, keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah, ya Allah Taala memuji ataupun janji Allah kepada mereka yang ditimpa ujian dan mereka bersabar, iaitu alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Orang yang ditimpa alladzina idza asabatuhum musibah, iaitu orang yang ditimpa musibah dan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatun min rabbihim, dan mereka itulah orang yang ditimpa musibah tersebut dan mereka bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mendapat keampunan, keberkatan, kerahmatan dan sebagainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud salatun, bukan maksud daripada syar'i, iaitu sembahyang. Sebab solah ni daripada maksud daripada bahasa adalah ad-du'a, iaitu ad-du'a, berdoa. Fa idza qaddamahu fa salatun wa rahmah, dan sekiranya dia mendahului kamu dengan itu disebabkan dia meninggal dunia awal daripada kamu, maka dia menjadi sebab keampunan, kerahmatan dan keberkatan, warahmah, dan juga rahmat kepada kamu. Fala tajza' ala ma fataka min huznihi wa fitnatihi, maka jangan bersedih. Jangan bersedih ni biasa, itu fitrah, dibenarkan. Tajza' di sini maksud maka janganlah kamu kecewa, janganlah kamu mengeluh ala ma fataka min huznihi wa fitnihi, atas apa yang kamu kehilangan daripada kesedihan dan fitnah kamu tersebut. Sebab anak kamu tersebut boleh menjadi kesedihan dan fitnah kepada kamu, maka jangan bersedih. Wala tudayyi' ma 'awadaka Allah azza wa jalla min salatihi wa rahmatihi, maka janganlah kamu persia-siakan
Jangan kamu persia-siakan apa yang Allah Ta'ala awadakallah, apa yang Allah Ta'ala gantikan kepada kamu daripada salatihi, iaitu daripada keampunan, keberkatan dan kerahmatan, warahmatihi kepada kamu. Maka hendaklah kamu bersabar dan redha dengan apa kehilangan yang kamu kamu terima tersebut, yang diuji kamu tersebut. Itu menunjukkan bahawasanya sekiranya kamu kecewa, tak redha, maka kamu akan sia-siakan pahala yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka yang bersabar atas setiap ujian. Baik. Wa qala Musa ibn al-Mahdi li Ibrahim ibn Salmin wa 'azzahu bi ibnihi asarraka wa huwa baliyatun wa fitnatun wa ahzanaka wa huwa salawatun wa rahmah. Dan Al-Imam Musa ibn Mahdi telah memberi takziah kepada Ibrahim ibn Salmin bila mengatakan asarraka wa huwa baliyatun wa fitnatun. Adakah kamu gembira? Adakah kamu gembira dengan anak kamu tersebut? Wa huwa baliyatun wa fitnatun. Sedangkan anak kamu tersebut adalah ujian, baliyatun wa fitnatun, dan juga mendatangkan fitnah kepada kamu, iaitu mendatangkan ujian kepada kamu. Adakah kamu gembira dengan dia? Wa ahzanaka wa huwa salawatun wa rahmah. Dan adakah kamu patut bersedih ataupun kecewa, sedangkan dia adalah mendatangkan, menjadi sebab kepada kamu, menjadi sebab kepada salawat, iaitu keampunan, kerahmatan, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azza rajulun rajulan faqala 'alaika bittaqwallahi was-sabr fa bihi ya'khudhul muhtasib wa ilayhi yarji'ul jadi'. Dan seorang lelaki telah memberi takziah kepada kawan dia yang lain dengan mengatakan 'alaika bittaqwallahi was-sabr, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan juga bersabar. Fa bihi ya'khudhul muhtasib, dengan bersabar tersebut kamu ya'khudhul muhtasib, akan diberikan pahala yang besar. Muhtasib ni orang yang mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yarji'ul jadi', dan dengan sabar tersebutlah orang yang kecewa tersebut dapat mendapat pahala yang besar. Wa 'azza rajulan faqala inna man kana laka fil akhirati ajran khairun mimman kana laka fid dunya sururan. Dan seorang lelaki telah memberi takziah kepada kawan dia yang lain dan mengatakan sesungguhnya orang yang menyebabkan kamu mendapat pahala di akhirat kelak khairun mimman kana laka fid dunya sururan, itu lebih baik daripada orang yang memberikan kamu kegembiraan di dunia. Sebab anak tersebut adalah memberi kegembiraan kepada kedua ibu bapa dia, dan juga dalam masa yang sama boleh juga memberi ujian ataupun fitnah, kesedihan kepada kedua ibu bapa dia, iaitu sekiranya anak tersebut aqan, iaitu menderhaka dan juga membuat sesuatu perkara yang dilarang oleh syarak, iaitu mendatangkan kesedihan kepada kedua ibu bapa dia. Lelaki tersebut mengatakan orang yang memberi sebab kamu mendapat pahala di akhirat kelak lebih baik daripada mereka yang ataupun anak yang memberikan kamu kegembiraan di dunia. Iaitu sekiranya seseorang tersebut dia bersabar, redha atas kematian anak dia tersebut, dia akan mendapat pahala yang besar di akhirat kelak. Baik. Okey, sikit lagi kita habiskan teruslah bab takziah ni. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu dafana ibnan lahu wa dhahika 'inda qabrihi fa qila lahu atadhaku 'inda al-qabr qala aradtu an urghima asy-syaitan. Daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu dafana ibnan lahu, dia pada satu hari telah ini Sayyidina Abdullah ibn Umar, seorang daripada sahabat Nabi, beliau pada satu hari telah dalam menguruskan jenazah anak dia, iaitu dalam mengebumikan anak dia, wadhahika, tiba-tiba dia ketawa.
inda qabrihi, di dalam kubur tersebut. Faqila lahu atadhaku 'inda al-qabr. Kemudian orang tanya balik, atadhak, adakah kamu gembira? Kenapa kamu gembira di kubur anak kamu tersebut? Qala aradtu an urghima syaitan. Kata Abdullah, Sayyidina Abdullah ibn Umar, aku aradtu an urghima syaitan, aku nak mengecewakan harapan syaitan. Sebab syaitan ni tugas dia nak apa? Nak memesong anak Adam ni dengan mengatakan kamu patut kecewa atas kematian anak kamu tersebut. Disebabkan itulah Sayyidina Abdullah ibn Umar gembira, nak mengecewakan syaitan tersebut. Sebab itu adalah tugas syaitan untuk menyesatkan manusia. Kemudian wa 'an Ibn Jurayj rahimahullah qala man lam yata'adza 'inda musibatihi bil ajri wal ihtisab salaka ma tasdu al bahaim. Daripada Ibn Jurayj rahimahullah, beliau berkata, man lam yata'adza 'inda musibatihi, barang siapa yang tidak mampu menanggung, tidak dapat bersabar atas musibah dia dengan mendapat pahala dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salaka ma taslul bahaim, maka dia akan menjadi seperti mana binatang. Binatang apabila ditimpa musibah, sama ada apa-apa jugalah, dia akan lupa apabila hari berlalu, tempoh masa yang panjang, dia akan lupa daripada musibah tersebut tanpa mendapat apa-apa pahala. Maka orang yang tidak bersabar atas musibah yang menimpa dia tersebut, dia seolah-olah seperti mana binatang. Itu dia tidak akan dapat pahala atas musibah yang menimpa dia. Itu maksud daripada kalam daripada Ibn Jurayj rahimahullah ta'ala. وعن حميد الأعرج رأيت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في ابنه ونظر إليه إني لأعلم خير خلة فيك قيل ما هي قال يموت فأحتسبه. Daripada Humaid Al-A'raj, beliau berkata, aku melihat Sa'id ibn Jubair rahimahullah, iaitu Sa'id ibn Jubair ini adalah salah seorang daripada tabi'i. Yaqul fi ibnihi wa nadhara ilaihi, dia berkata kepada anak dia, iaitu anak dia telah meninggal dunia, wa nadhara ilaihi, dan semasa dia mengucapkan perkataan tersebut, dia melihat anak dia yang meninggal dunia tersebut, inni la a'lamu khaira khallatin fika, aku melihat, sesungguhnya aku melihat satu sifat yang baik yang ada pada kamu. Anak dia telah meninggal dunia, dia mengatakan, aku melihat satu sifat yang baik yang ada pada kamu. Qila ma hiya, kemudian orang tanya balik, apa sifat tersebut? Qala yamutu fa ahtasibuhu. Kemudian Sa'id ibn Jubair mengatakan, itu sifat yang baik tersebut adalah dia meninggal dunia, fa ahtasibuhu, maka disebabkan itulah aku mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesabaran yang aku tanggung tersebut. Itu anak dia tersebut menjadi sebab kepada Sa'id ibn Jubair untuk mendapat pahala yang besar. Wa 'an al-Hasan al-Basri rahimahullah anna rajulan jazi'a 'ala waladihi wa shaka dhalika ilayhi fa qala al-Hasan kana ibnuka yaghibu 'anka. Daripada al-Hasan al-Basri rahimahullah, salah seorang daripada imam at-tabi'in, daripada tabi'in, anna rajulan jazi'a 'ala waladihi, bahawa sesungguhnya seorang lelaki dia jazi'a, sangat kecewa, mengeluh atas kematian anak dia, wa syaka dzalika ilaihi, kemudian dia mengadu kepada al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Faqala Al-Hasan, kemudian al-Imam Hasan mengatakan, kana ibnuka yaghibu 'anka, adakah anak kamu tersebut yaghibu 'anka, iaitu selalu menghilangkan diri daripada kamu, iaitu selalu bermusafir dan sebagainya, iaitu tidak selalu berada di hadapan mata kamu. Adakah anak kamu tersebut selalu tidak berada di hadapan kamu? Qala na'am, kemudian lelaki tersebut mengatakan, ya. Kanat ghaibatuhu akthar min hudurihi,
adapun dia lebih banyak bermusafir daripada berada di hadapanku. Qala fa'anzilhu ghaiban, maka kalau demikianlah fa'anzilhu ghaiban, maka anggaplah anak kamu tersebut ghaib, tidak ada, iaitu dia sama ada dia bermusafir dan sebagainya. Fa innahu lam yaghib anka ghaibatan al-ajru laka fiha a'zam min hadhihi, kerana sesungguhnya kehilangan anak kamu tersebut, iaitu tidak berada di hadapan mata kamu tersebut, akan memberikan kamu pahala berbanding semasa hidup dia. Semasa hidup dia anak kamu tersebut lebih banyak menghilangkan diri ataupun banyak bermusafir atas sebab urusan tertentu, dalam masa yang sama kamu tak dapat pahala. Sebaliknya, apabila anak kamu meninggal dunia dan kamu bersabar dengannya, kamu akan mendapat pahala atas kehilangan dia tersebut. Faqala ya Aba Sa'id, kemudian lelaki tersebut mengatakan, wahai Abu Sa'id, gelaran kepada kunyah kepada Imam Hasan Al-Basri tersebut. Hawan ta'anni wajdi ala abdi. Kemudian lelaki tersebut berterima kasih kepada Imam Hasan Basri, mengatakan, hawan ta'anni, kamu telah meringankan kesedihanku, meringankan kesedihanku atas kerinduan kepada anakku. Iaitu Imam Hasan Al-Basri memberi satu harapan supaya dia bersabar untuk mendapat pahala atas kehilangan anak dia tersebut. Itulah tujuan daripada memberi takziah, untuk menghiburkan, menenangkan orang yang ditimpa musibah ataupun kehilangan orang yang dikasihi dia. وعن ميمون بن مهران قال عز رجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على ابنه عبد الملك رضي الله عنه فقال عمر الأمر الذي نزل بعبد الملك أمر كنا نعرفه فلما وقع لم ننكره. Daripada Maimun ibn Mihran, beliau berkata, azza rajulun Umar ibn Abdul Aziz, seorang lelaki telah memberi takziah kepada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu atas kematian anak dia, iaitu Abdul Malik radhiyallahu anhu. Faqala Umar, kemudian kata Umar ibn Abdul Aziz tersebut, al-amru alladhi nazala bi Abdul Malik amrun kunna na'rifuhu, perkara yang telah al-amru alladhi nazala bi Abdul Malik, perkara yang menimpa kepada Abdul Malik, iaitu kematian dia tersebut, amrun kunna na'rifuhu, satu perkara yang kami telah ketahui, sebab setiap orang yang akan meninggal dunia, kami dah tahu dah perkara tersebut. Falamma waqa'a, apabila berlaku kematian tersebut, lam nunkiruhu, maka kami tidak mengingkarinya. Iaitu Umar ibn Abdul Aziz pun redha atas kematian anaknya tersebut. Itu bentuk bagaimana Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz menunjukkan kesabaran atas kematian anak dia tersebut. Baik, saya rasa mungkin tak dapat untuk menghabiskan sebabkan masa pun tak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang esok, insyaAllah hari Jumaat. Kita ganti balik kelas yang tak dapat dibuat pada hari yang lepas, insyaAllah. Baik, apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang apa yang kurang tu daripada kelemahan dan kejahilan diri saya mohon maaf. Semua sahabat. Baik, sama-sama kita doakan kepada orang yang Iman Ashraf bin Ilyas dan Iman Asyahid bin Ilyas untuk menuntut ilmu, menjadi hufaz, memudahkan Allah Ta'ala. Semoga Allah memudahkan dan urusan mereka dan mencapai hajat yang dihajatkan, insya-Allah. InsyaAllah kita bertemu esok hari Jumaat pada waktu yang sama. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita dan kita akhiri dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafrah dan juga suratul Asr.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.